وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Radio Malaysia KLFM 6.45 minit pagi waktu ini. Dan inilah waktunya untuk kita teruskan lagi rancangan Az-Zikrah kita pagi ini untuk kita terus bersama lagi dengan bahagia Ustaz Fauzi Mustafa pagi ini. Dan kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Sihat Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Hari ini 1 Mac Ustaz, Hari Angkatan Tentera Darat Ya. ke-79. Tahniah. Ucapkan juga selamat pagi kita nak kepada Jeneral Datuk Haji Zulkifli bin Haji Zainuddin, Panglima Tentera Darat dan juga seluruh pegawai-pegawai anggota Tentera Darat Ustaz ya. Mereka ini menjadi benteng negara kita Ustaz. Ya. Dan hari ini dalam surat khabar Ustaz, kita dapat saksikan satu berita yang menarik ni. Jutawan Amerika peluk Islam. Alhamdulillah. Inilah dia hidayah yang tidak disangka-sangka itu Ustaz ya, yang kita selalu beritahu. Baik, hari ini kita nak kongsikan lagi Ustaz mengenai ilmu tasawuf kita, hidup yang tak tentram. Semalam Ustaz bagi tahu ada surah-surahnya dalam Al-Quran. Hari ini kita Baik, insyaAllah silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Zul, Cik Aslan dan juga pendengar-pendengar Zikrah pada pagi ini. Salam ceria, salam bahagia, salam hidayah kepada anda di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan mendapat petunjuk daripadanya yang maha berkuasa. Pada pagi ini kita sambung kembali perbincangan tasawuf kita, masih lagi dalam topik tajuk istighfar. Nabi melarang kita meremeh-temehkan sesuatu perkara yang baik. Alah ustaz, istighfar je. Ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya dah bercerai beberapa tahun, tiba-tiba nak rujuk balik, macam mana caranya Ustaz? Saya kata perbanyakkan istighfar kepada Allah. Dia kata tak ada tip lain ke Ustaz? Dia nak tip lain. Jadi sebenarnya tip ni bukan saya bagi, ini Al-Quran yang bagi. Tips perbanyakkan istighfar kepada Allah. Saya dah sebut semalam, penghalang kita dengan Allah ialah dosa. Dan doa kita doa barangkali, ya Allah, mudahkanlah aku nak balik, nak rujuk semula di isteri aku, tapi lambat ataupun macam ada halangan saja. Sebenarnya doa kita diganggu oleh dosa. Maka hendaklah kita cari penawarnya. Penawarnya ialah yang memecahkan benteng, yang mengganggu doa kita, yang menghalang kita dengan Allah, ialah pemecahnya ialah istighfar. Pemecah benteng tersebut, hijab tersebut. Betul, Qatadah pernah menyebut bahawa salah satu penyakit namanya dosa. Maka penawar dan penyembuhnya lah istighfar. Jadi disebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, sesiapa yang mengucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosa-dosanya walaupun pernah lari daripada medan perang. Ini antara 7 dosa besar yang disebut oleh Nabi. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Antaranya yang ujung sekali Nabi sebut, antaranya ialah wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang tu dosa besar. Tapi lari tu memang lari pengecut lah. Kita ni sama ada kita menang atau mati syahid. Islam tu je, menang atau mati syahid. Tapi dia lari pengecut, dan dia tinggalkan kumpulan dia yang sedang berjuang bermati-matian. Orang ni dosa besar. Dosa besar. Jadi dengan sebab itu kita ni Nabi bagi peluang, bila kita kata hadis riwayat Al-Hakim ni, siapa yang ucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun pernah lari dari medan perang.
Tapi kalau lari nak susun strategi lain. Ini pesanan untuk Angkatan Tentera Malaysia lah. Sempena hari ulang tahun kan. Ada temas je. Jadi biar ada semangat berjuang tinggi dalam Islam. Kita ni mati syahid ataupun hidup dimuliakan dengan Islam. Hidup mulia, mati syahid, tak ada masalah. Kalau untuk atur strategi jadi tak apa, tak apa, susun strategi tak apa, tak ada masalah. Jadi kita masih cerita bab istighfar lagi. Okey. Bila sebut istighfar ini, kata ulama, bila kita istighfar keluar ham dan hazan. Ham ini ialah kita gelisah hidup kita. Hidup kita gelisah. Cuba cek diri anda semua yang mendengar KLFM Az-Zikra pada pagi ini. Hidup anda gelisah tak gelisah? Ada orang hidup tak tenang. Gelisah tu tak tenang lah. Fikiran tak menentu fikiran dia. Buat benda ni tak kena, buat benda tu tak kena. Hidup gelisah. Jumpa orang gelisah, duduk dalam rumah gelisah, tak tenang. Kadang-kadang ada orang boleh jumpa kat luar kan, dia nampak macam okey je. Bila masuk rumah dia macam tak tenang lah. Di luar ramai peminat berkerumun, nak sign autograf, nak ambil fotograf dan sebagainya. Masuk rumah dia tak tenang. Ini banyak berlaku pada kawan-kawan kita lah. Jadi sebenarnya kegelisahan itu sebenarnya dipanggil ham. Ham itu kata ulama-ulama, caranya ialah kita nak keluarkan ham daripada fikiran kita, jasad kita, istighfar banyak-banyak. Begitu juga hazan. Hazan ini bukan Dr. Hazan ya, itu lain. Ini hazan, ini duka cita. Sedih je. Banyak sangat mikirkan perkara-perkara yang dah berlalu. Perkara-perkara kematian ke, perkara-perkara rumah kena pecah ke, kereta aksiden ke, pernah kena ragu. Sedih ke, duka cita je. Kalau duka cita, asyik duka cita, kita pun tak boleh buat kerja juga. Kita tak boleh tumpu dengan anak-anak, isteri dan sebagainya. Maka jalan keluarnya kata ulama ialah istighfar banyak-banyak. Dan ulama menyebut ya, berdasarkan hadis Nabi, senjata yang dapat orang kata apa, menghalau iblis, menghancurkan iblis. Iblis sendiri beritahu antara senjata yang dapat menghancurkan aku ialah istighfar. Sebab iblis ni dia hasut kita buat dosa, dan kita buat dosa, dia seronok. Dia seronok lah, dia tepuk tangan, dia buat parti kan. Tetapi bila kita istighfar, dia hancur. Aduh, dia kata kawan tu dah elok-elok dosa bertimbun-timbun, dia istighfar pula. Sebab bila istighfar, Allah ampunkan dosa kita. Itu yang iblis marah tu. Dia paling geram bila kita istighfar kepada Allah. Buat dosa, dia seronok. Bila kita istighfar, dia marah. Jadi biarlah kita jadikan syaitan sebagai musuh kita dengan cara perbanyakkan istighfar. Okey. Saya dah sebut semalam ya, macam mana dalam surah Hud ayat ketiga dan juga surah Nuh ayat 10 hingga 12 itu tuan-tuan jadikan sebagai motivasi dalam hidup kita. Cuma saya nak sebut satu cerita yang cukup menarik pada pagi ini tentang istighfar. Jadi pada zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal, Imam Hasan Al-Basri ini pernah diasuh di rumah isteri Nabi SAW sendiri. Bukan pada zaman Nabi, tapi pada zaman sahabat. So orang yang pernah jumpa sahabat Nabi dipanggil tabi'in. Jadi Imam Hasan Al-Basri tidak ada siapa-siapa yang boleh menafikan keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya, kewarakannya. Dan satu hari datang seorang lelaki jumpa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia kata apa? Wahai Tuan Syekh, ana punya tanah tidak subur untuk menanam, tapi ana sudah beli banyak ekar. Macam mana nak buat Tuan Syekh? Dia beli tanah siasat, tetapi nak tanah satu pokok tak subur. Rupanya tanah tu barangkali sesuai untuk benda lain, untuk kolam ikan ke. Jadi dia tanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menjawab spontan, beristighfarlah kepada Allah. Itu jawab dia. Bukan dia kata awak ambil jen tolak tanah tu, buat keluar tanah yang tak elok, masukkan tanah lain, ambilkan tanah bukit, kemudian taruh baja sikit, kemudian biarkan beberapa hari. Tak. Imam Hasan Al-Basri jawab spontan, istighfarlah kepada Allah. Sebab tanah tu kepunyaan Allah sebenarnya. Satu. Jadi orang pakat dengar lah, sebab Imam Hasan Al-Basri ni dia barat macam guru lah. Jadi sekelilingnya ada anak-anak murid yang mendengar nasihat tuan guru ni. Habis kawan tu balik, dia tahu orang lain pula.
Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Jawab Imam Hasan Basri. Aku ni orang miskin, mengadu kemiskinan dia. Mengadu kat Hasan Basri tak cukup makan, belanja anak sekolah pun semua, nak hidup pun susah. Apa nak buat Imam Tuan Syekh? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan sama bila tadi kan. Yang tadi tanah tak subur. Yang ni miskin. Jadi anak-anak murid pun cantiklah. Habis kawan tu balik, datang pula nombor 3. Ya Rasul, wahai Tuan Syekh Imam Hasan Al-Basri, aku ni dah lama kahwin, tapi dah doa dah, tak ada apa anak. Dah doa tak dapat anak. Dah kahwin lama dah Tuan Syekh. Kami ini sangat nak timang anak, nak timang cahaya mata. Tolong Tuan Syekh, apa nak buat? Jadi kawan ni nak minta doa supaya dapat anak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya sama, 3 tu. Istighfar kepada Allah. Balik kawan tu nombor 3, datang nombor 4 pula seorang lelaki lain. Dia kata, wahai Tuan Syekh, aku ada masalah. Inilah saya sebut ni, inilah guru ya. Kalau datang orang tempat mengadu, itu sebaik-baik guru tu, tempat mengadu masalah. Dan guru ni boleh beri jawapan yang bagus untuk menyelesaikan masalah. So dia kata yang keempat ni, wahai Tuan Syekh, saya ada kebun tapi tak menjadi. Artinya dia dah tanam pokok dah, tapi tak berbuah. Ada je masalah. Apa nak buat Tuan Syekh? Tak berbuah. Buah pun kemetot-kemetot. Tak berapa nak comel buah. Kemudian buah pun masam dan sebagainya. Patutnya manis. Maka jawab Imam Hasan Al-Basri kepada orang mengadu tadi itu, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi inilah saya sebut 1, 2, 3, 4 orang yang datang jumpa Imam Hasan Al-Basri mengadu masalah yang berbeza-beza kepada Imam Hasan Al-Basri. Tetapi walaupun masalah itu berbeza, jawapannya sama, iaitu istighfarlah kepada Allah. Jadi bila dah habis 4 orang ni balik, maka anak-anak muridnya yang ada sekelilingnya yang mendengar jawapan ni yang sama, bertanyalah kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru, persoalan tadi berbeza, 4 soalan berbeza, tapi kenapa Tuan Syekh jawab jawapan yang sama? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan jawapan aku, itulah jawapan Nabi Nuh AS dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia menghantar hujan ke atas kamu. Artinya tanah yang tak subur, kebun yang tak menjadi, barangkali kurang hujan. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dia akan menganugerahkan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Yang tadi kan miskin. Bi amwalin tu akan bagi harta. Datang yang nombor 3 pula, wa banin, dia tak ada anak. Tak ada anak dah berapa tahun kahwin. Wa banin, siapa istighfar, Tuhan bagi harta, Tuhan bagi anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang tadi kebun tak menjadi tu, wa yaj'al lakum jannatin, tu akan jadi baginya kebun-kebun yang subur, kebun-kebun yang menjadi. Wa yaj'al lakum anhara, dan air-air sungai itu mengalir cantik. Subhanallah. Itu jawapan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata bukan jawapan aku, itulah jawapan Nabi Nuh pada kaumnya. Buka Al-Quran, jumpa surah Nuh ayat 10 hingga 12. Jadi kesimpulannya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ada masalah, kita gelisah, kita tak tenang, kita duka cita dalam hidup kita, antara penyebabnya adalah dosa kita. Dosa kita penyebab penghalang, pengganggu. Maka pecahkanlah benteng dosa tersebut, hancurkanlah dia dengan cara istighfar kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita hajati, apa yang kita ingini dalam hidup kita yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. InsyaAllah Tuhan akan makbulkan. Wallahu a'lam bisawab. Ya Ustaz, cantik Ustaz. Hari ini kita dapat mengenali bukan saja kalau dapat berita terkejut istighfar, tapi doa yang diganggu oleh dosa tadi, pemecahnya tadi ialah istighfar. Ya, Saya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ada yang sedang memandu dalam keadaan gelisah, istighfar banyak-banyak dapat diperjuangkan. Jadi betul. Dapat memandu dengan tenang hendaknya, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita akan lagi esok Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi bersama dengan bahagia Ustaz Fauzi Mustafa.